Okay, Wak. Okay, selamat pagi madam. Saya dari kumpulan satu. Kita orang dari kumpulan satu. Hari ini kita nak bincang tajuk sejarah masyarakat pribumi orang asli dan Melayu. Okay. Bagi kita mulakan sekarang. Okay. Orang asli adalah penduduk terawal tinggi di semenanjung Malaysia sejak kira-kira 5 tahun yang lalu. Orang asli merupakan kelompok minoriti masyarakat pribumi semenanjung dan orang asli terbagi kepada tiganya, iaitu Senoi, Negrito dengan Melayu Proto. Okey. Kira-kira 42% perkampungan orang asli berada dalam kategori pedalaman dan belum mempunyai kemudahan asas. Senoi adalah kumpulan etnik orang asli yang terbesar, diikuti suku kaum Melayu Proto dan Negrito. Okey. Majlis boleh turun. Okey. Nombor 1, Negrito. Orang Negrito, etnik Negrito hanya adalah 3% daripada keseluruhan suku bangsa orang asli dan merupakan suku bangsa terkecil. Secara fisikanya, orang Negrito berbadan rendah, berkulit gelap. Gelap mereka adalah gelap tembaga hitam hingga hitam, berambut bergenting keras, berhidung kasar, mata bulat dan beripi rendah. Berpatutan penemuan agregatif terbaru, suku bangsa Negrito dapat mempunyai hubung kait rapat dengan orang Hoi Bin yang hidup zaman 8000 sebelum Masihi. Majoriti taburan suku kaum ini dikesan terdapat di bahagian utara semenanjung, khususnya di Perak dan Kelantan, sebahagian kecil lagi Kedah dan Pahang. Itu adalah untuk ordinary itu. Selain itu, orang Senoi. Orang Senoi merupakan kumpulan masyarakat orang asli yang terbesar, merangkumi 54% jumlah penduduk orang asli semenanjung Malaysia. Okay. Secara fizikalnya, orang Senoi mempunyai sedikit perbezaan dengan orang Negrito-nya, itu berbadan agak tinggi, berkulit lebih cerah dan rambut beralun dan tidak keriting. Sebagian besar mereka terdapat di bahagian utara dan tengah semenanjung Malaysia, khususnya dikategorikan Perak, Pahang dan Kelantan. Okay. Selain itu, pekerjaan orang Senoi adalah pertanian tetap, kecuali Pak Mat masih menggamalkan pertanian pindah. Okay. Selain itu, tanaman koko, getah, kelapa sawit dan sektor upah sebagai pekerja berkemahiran atau buruh. Okay. Ini adalah untuk orang Senoi. Okay. Akhir sekali, iaitu orang Proto. Etnik Melayu Proto merupakan suku kaum kedua terbesarnya, itu merangkui 43% daripada jumlah penduduk orang asli di Semenanjung. Okay. Kebanyakan masyarakat Melayu Proto tertumpu di negeri-negeri selatan dan tengah Semenanjung, merupakan kelompok masyarakat yang paling tersusun. Orang Melayu Proto mencatatkan peratusan yang lebih tinggi berbanding kaum Negrito dan Senoi dalam bidang profesional keusahawan. Okay. Akhir sekali, kesimpulannya, untuk tiga-tiga, masyarakat orang asli merupakan satu entiti masyarakat yang tersebar di seluruh negara di semenanjung Malaysia kecuali Perlis dan Pulau Pinang. Masyarakat orang asli turut menyumbang kepada pembangunan negara sebelum dan selepas kemerdekaan. Negara dan kerajaan sentiasa memastikan mereka tidak terpinggir. Okey, ini adalah daripada saya untuk orang asli, tiga-tiga orang asli. Oke, terima kasih Kugen. Sekarang saya terdapat Austronesia dan rukun Melayu. Orang Melayu ialah salah satu daripada bangsa dalam keluarga rukun bangsa yang sangat luas yang dikenali sebagai Melayu Polinesia atau Austronesia. Kepulauan Indo-Malaysia, Kepulauan Timur, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Papua. Sejak sekian lama, rukun Austronesia ini turut dikenali sebagai rukun Melayu. Okey, sekarang saya nak bincangkan tentang teori asal-usul Melayu. Salah satu teori, Melayu berasal daripada Yunan dan Taiwan. Selain itu, pakar astrologi tempatan iaitu Dato' Dr. Wan Hashim Wante menyatakan bahawa bangsa Melayu sebenarnya sudah berada di Nusantara sejak
7400 Masehi. Seorang pakar astronomi lain yang bernama Dr. Oppenheimer mengatakan bahawa bangsa Melayu memang berasal dari Asia Tenggara. Hanya ini saya menyampaikan kepada Madam. Okay. Nama saya Omar Magisuran. Okay. Saya ingin membincang tentang asal-usul nama bangsa Melayu. Antara rekod terawal yang mencatatkan mengenai nama Melayu dalam sejarah itu sendiri adalah di dalam peta Ptolemy seawal abad pertama Masehi. Rekod lain mengenai asal-usul nama Melayu ini ialah mengenai sebuah kerajaan Melayu yang wujud sejak abad ke-4 Masehi di Sumatera yang dikenali sebagai Moloyo. Moloyo ialah sebuah kerajaan bebas yang dipercayai sejak abad ke-4 Masehi sebelum ditawan oleh Empayar Melayu bernama Sriwijaya. Dalam catatan-catatan dinasti Cina seperti Yuan dan Ming, nama orang Melayu banyak kelihatan. Kerajaan-kerajaan Melayu awal yang didirikan oleh bangsa Melayu ketika zaman kemasukan Islam, kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Pasai, Kesultanan Brunei antara kerajaan-kerajaan Melayu yang mula naik dan menguasai Nusantara. Antara Kesultanan Melayu yang terawal yang wujud di Semenanjung ialah Kesultanan Kedah dan merupakan antara kesultanan tertua di dunia. Kerajaan-kerajaan Melayu awal yang didirikan oleh bangsa Melayu ialah Lobang, Langkasuka, Sriwijaya, Citu, Panpan, Gangga Negara. Antara kerajaan terawal yang didirikan oleh bangsa Melayu ialah Tamadun Lembah Bujang yang seawal 500 sebelum Masehi lagi. Diceritakan dalam pelbagai catatan Cina mengenai luasnya kerajaan Langkasuka jauh dari Cina. Sriwijaya pula merupakan empayar Melayu pertama yang didirikan oleh bangsa Melayu di Nusantara. Dikatakan asal-usul empayar ini adalah dimulakan oleh seorang Raja Melayu yang membawa 20,000 orang askar dari lokasi misteri yang bernama Minangga dan menawar Palembang. Sriwijaya ketiga di puncak kegemilangnya menaungi seluruh Nusantara. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Itu saja daripada kita tentang sejarah masyarakat pribumi orang asli dan Melayu. Thank you, madam.